السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dapat kita menyambung pembacaan kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Tuan Guru Asy-Syaikh Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala, pada muka surat yang ke-9 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita baca pada atas balik jadi sambung. Kata dia, dan keempat daripada 12 syarat sembahyang sah berjemaah tu, ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun yang bangsa perbuatan lah. Maka bila kata rukun fi'li, terkeluarlah rukun qauli ataupun rukun qalbi. Maka dia kata, mana tadi? 2 rukun fi'li, yakni rukun bangsa perbuatan. Itu tafsir bagi rukun fi'li. 2, yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Tak ada uzur lah dia buat tinggal daripada tu imam 2 rukun fi'li. Makna imam lebih dulu 2 rukun fi'li, makmum ke belakang. Maka tengok dhabit nombor 3, sambungnya kata musannif dengan ketiadaan uzur. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata perkara ini berbeza jika terdapat keuzuran yang diizinkan syarak. Yang dalam matan kita ni, kitab kita, dia kata kalau tak ada ketiadaan uzur, kalau tak ada uzur, lebih tu imam 2 rukun fi'li daripada makmum, barulah bermasalah makmum punya sembahyang tu. Jadi berbeza kalau ada keuzuran yang diizinkan syarak, maka ia tidak membatalkan sembahyang makmum. Kalau dapat keizinan syarak, tidak membatalkan sembahyang makmum apabila menyalahi imam sebanyak 2 rukun fi'li, bahkan dimaafkan baginya 3 rukun panjang seperti makmum yang masbuk. Itu kalau dapat keuzuran syarak. Ni dalam bab, contohnya bab masbuk lah. Bab masbuk, ketinggalan 3 rukun yang panjang dimaafkan daripada tu imam. Cuma macam mana tinggalnya tu imam daripada 3 rukun yang panjang, ini kita mungkin dia akan bahas nanti dalam bab masbuk muafiq, tapi kita sekarang kita bahas gilah. Nanti akan datang dia akan sebutlah dalam bab masbuk muafiq pun 3 rukun panjang, kita bahas di situ macam mana 3 rukun panjang tu.
Ha, kemudian kata musannif rahimahullah, kata lagi, dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu taala, dia kata contoh uzur syarak yang lain ialah sibuk membaca surah. Sibuk membaca surah. Uzur syarak yang lain ialah sibuk membaca surah ataupun tasbih rukuk. Kiyahlah tasbih rukuk ke tasbih sujud ke. Itu contoh sebahagian daripada keuzuran yang diizinkan syarak. Tengah-tengah baca surah, mendahului oleh tu imam. Jikalau imam mempercepatkan bacaannya kemudian dia rukuk tanpa makmum sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Jadi membaca surah sini, membaca surah Fatihah, bukan surah biasa tu. Kita dah bahas dulu yang kalau surah biasa tu tidak sunat untuk makmum menyempurnakan bacaan surah dalam keadaan tertinggal dengan tu imam. Bahkan makruh dulu tu. Hari surah Fatihah lah kot. Surah Fatihah ataupun tasbih rukuk ataupun tasyahud awal dulu tu. Mana-mana lah. Jikalau imam mempercepatkan bacaannya kemudian dia rokok tanpa makmum sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Makmum baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti tarawih ada isu-isu lagu tu. Tu imam baca satu nafas. Baca satu nafas boleh tapi tidak afdal dan kena makhraj lah. Kalau tak kena makhraj boleh jadi batal jenuh juga. Dia cepat ataupun makmum lambat dalam bacaan Fatihah tadi kerana lemah. Bukannya imam cepat, makmum yang lambat pula. Bismillah saja 10 saat contohnya. Tapi di sini bukannya lemah sebab tabiat, lemah kerana waswas. Beza. Dia lemah kerana tabiat lain, lemah kerana waswas lain. Lemah kerana waswas tu tidak dimaafkan. Maka kalau apa masalah? Dua masalah. Pertama, imam mempercepatkan bacaan, lepas tu rukuk, makmum tak sempat lagi menyempurnakan bacaan Fatihah. Ataupun makmum ni dia lambat baca Fatihah kerana dia ni waswas dalam bacaan dia. Maka lagu mana? Berlaku khilaf ulama. Pandangan yang pertama, hendaklah makmum mengikuti imam rukuk dan gugur baki Al-Fatihah padanya kerana dia diuzurkan. Hendaklah makmum mengikuti imam rukuk dan gugur baki Al-Fatihah padanya kerana dia diuzurkan. Bila? Tu kalau dia dalam situasi imam mempercepatkan bacaan dia dan makmum lambat ataupun makmum baca lambat kerana dia lemah disebabkan bukan kerana waswas. Silap. Lemah bukan kerana waswas. Kalau waswas tak boleh lah. Ni lemah dengan makna dia lambat. Makmum lambat baca bukan kerana waswas. Tadi macam silap sebut tadi. Lagi sekali dua masalah. Pertama, imam mempercepatkan bacaan Al-Fatihah. Dan dia rokok lah dengan surah sekali. Dia pun rokok cepat. Makmum tak sempat habis lagi baca Fatihah. Yang kedua, makmum lambat baca tapi bukan dengan sebab waswas. Memang tabiat dia baca lama. Bukan sebab waswas. Maka keadaan ni berlaku khilaf ulama. Pertama, hendaklah makmum mengikuti imam rokok dan gugur baki Al-Fatihah padanya kerana dia diuzurkan. Ni seolah-olah masbuk lah. Maka dia seperti makmum yang masbuk. Baru sebut. Jikalau makmum menyalahi makmum, tengok. Jikalau makmum menyalahi imam ataupun imam menyalahi makmum, mana-mana lah. Betul salah satu tu. Jikalau imam menyalahi makmum pada masalah ini, maka menyalahinya itu tidak diuzurkan. Itu pandangan yang dhaif. Di buku kurungan pandangan yang dhaif. Ini dalam kitab An-Najmul Wahash Syarhil Minhaj. Ni juga pandangan Syekh Ibnu Hajar lah. Kalau kita kata kalau kita ambil pandangan hak dulu-dulu tu yang Syekh Ibnu Hajar kata macam makmum masbuk tu, dia Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar dalam bab ni dia pandangan dhaif. Syekh Ramli pandangan mu'tamad. Dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin karangan Imam Nawawi rahimahullah dan dalam kitab At-Tahqiq juga karangan Imam Nawawi rahimahullah, ni pandangan kedua. Macam mana masalah dua tadi? Pandangan kedua, hendaklah yakni wajib makmum menyempurnakan bacaan Al-Fatihah
dan mendapati imam selepasnya selama mana belum imam mendahuluinya sebanyak lebih 3 rukun panjang. Disebabkan dia dah sebut sini, kita kena hurai kau. Baca perhabis dulu. Kerana meninggalkan bacaan Al-Fatihah itu dimaafkan. Ini juga pandangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Macam kita kata, dan pandangan inilah yang mu'tamad. Tadi, kerana meninggalkan bacaan Al-Fatihah itu dimaafkan bagi makmum pada rakaat pertama disebabkan oleh ghalib manusia luput untuk hadir. Ini berbeza pada bab melajukan bacaan. Maka sesungguhnya manusia ghalibnya tidak menyalahi oleh segala makmum akan imam pada ketika itu. Jadi masalah imam mempercepatkan bacaan sedangkan makmum lambat sikit, ataupun yang kedua makmum lambat baca, imam steady je baca, makmum yang lambat. Tapi makmum lambat ni bukan dengan sebab dia itu was-was. Kalau was-was tidak dimaafkan oleh syarak, tidak diberikan keuzuran bagi syarak. Jadi pandangan mu'tamad ialah B. Ialah B. Dan ini pandangan Syekh Muhammad Ar-Ramli macam dululah. Cuma kita nak sebut lebih 3 rukun panjang ni lagu mana? Lagu satu macam Mehdi. 3 rukun panjang ni macam mana? Okey. Apa maksud 3 rukun panjang? Okey, dalam sembahyang 3 rukun panjang ialah qiyam, rokok dan sujud. Qiyam, rokok dan sujud. Yang mana 3-3 ni kalau kita buat masa yang lama tidak batal sembahyang sebab dia rukun yang panjang. Rukun yang pendek ialah rukun yang pendek 2. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara 2 sujud. Jadi yang dimaafkan 3 rukun panjang sahaja, jangan lebih. Kalau lebih bermasalah. Okey. Macam mana nak kira 3 rukun panjang? Okey, kita buat masalah contohnya. Kau nak pakai pelakon. Lambat pula. Makmum, pelakon. Imam dengan makmum. Ni imam dengan makmum. Okey, imam dah baca Fatihah habis dah. Dan makmum tadi ni tak kisahlah masalah ni ke ataupun masalah muafiq biasa ke, mana-mana qiyas nanti. Contoh ni masalah makmum masbuk muafiq. Okey, dia muafiq, dia dapat muafiq. Tapi tu imam dah turun rokok. Bila turun rokok dia masih lagi baca Al-Fatihah. Bila lagi masih baca Fatihah, bila dah habis rokok tu imam pun i'tidal. Bila i'tidal, itu dah tinggal 1 rukun. Itu dah tinggal 1 rukun panjang iaitu rokok. Masih lagi duduk baca Fatihah. Tu imam pun turun Allahu Akbar sujud. Bila sujud dia tinggal i'tidal. I'tidal tu tak kira lah sebab dia bukan rukun yang panjang. Masih lagi baca Fatihah, baru tu imam pun duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Maka dia sudah meninggalkan sujud yang pertama, maka sudah tinggal 2 rukun. Kemudian tu dia masih lagi baca, tak habis lagi. Tu imam pun rokok. Tu imam pun sujud yang kedua. Allahu Akbar. Sujud yang kedua, tak apalah, dia telah meninggalkan duduk antara 2 sujud yang mana dia merupakan rukun yang pendek, tak kira lah. Tu dia masih lagi baca lagi. Tu imam pun Allahu Akbar, naik rakaat seterusnya. Bila naik rakaat seterusnya, dia telah meninggalkan rukun sujud yang kedua, iaitu dah sebanyak 3 rukun. Okey, sini dimaafkan 3 rukun. Okey, jangan lebih daripada 3 rukun. Sekarang ni tu imam sudah masuk rukun yang keempat. Okey, di sini di sini rukun yang keempat ni di sini berlaku khilaf ulama. Berlaku khilaf ulama, makmum ni batal ke tak sembahyang kalau dia teruskan baca Fatihah sedangkan sedangkan imam dah masuk rukun yang keempat, iaitu qiyam pada rakaat seterusnya. Pandangan dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, Syarah Manhajit Tulab, dan Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahhab, Syarah Manhajit Tulab, disebutkan bahawasanya ada pandangan pertama ialah kalaulah tu imam tu sudah masuk rukun yang keempat, makmum masih lagi baca Fatihah, tidak membuat keputusan mufaraqah ataupun ikut tu imam, maka batal sembahyang makmum dengan semata-mata imam masuk pada rukun yang keempat. Ni kebanyakan orang mengajar inilah. Pandangan yang kedua, pandangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dan pandangan dia ini dinukilkan oleh kebanyakan hasyiah mutaakhirin.
Okey, dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in sebut, dinukilkan daripada Syekh Ahmad Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala dalam kitab fatwanya Ad-Dimyati bahwasanya kebanyakan hasyiah mutaakhirin banyak mengambil pandangan Syekh Muhammad Ar-Ramli. Sebab itu tidak janggal kalau kita tengok Hasyiah Ad-Dimyati ala Syarah Sittin Al-Mas'alah. Disebut juga dalam kitab Hasyiah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in dan hawashi yang lain, dia mengambil pandangan Imam Ramli rahimahullah ta'ala, iaitu macam mana yang dikira batal. Pertama, kita ambil balik imam dengan makmum. Imam dia dapat muafiq contohnya. Lepas tu imam turun rokok, dia masih baca Fatihah. Kemudian dia naik i'tidal. Naik i'tidal dia sudah tinggal satu rukun yang panjang. Kemudian dia turun sujud, Allahu Akbar, sujud. Okey, maka dia tinggal i'tidal. I'tidal tak kira lah, rukun pendek. Kemudian dia duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, maka dia sudah tinggal sujud. Maka sudah tinggal dua rukun yang panjang. Tak batal lagi. Lepas tu masuk rukun yang seterusnya, iaitu sujud kedua, Allahu Akbar. Maka rukun yang pendek tak ada masalah lah. Lepas tu dia ni rakaat seterusnya, Allahu Akbar, maka dia sudah tinggal 3 rukun bersama tu imam. Menurut Imam Ramli rahimahullahu ta'ala, waktu imam qiyam ni, makmum tak batal lagi. Makmum kena buat keputusan, nak mufaraqah ke nak ikut tu imam. Kalau tak dan lah. Kalau dan tak ada masalah. Saya baca waladhdallin dah, dia pun rokok. Ikutlah, tak ada masalah dah. Ini masalah kalau dia masih baca, sedangkan tu imam telah berdiri qiyam pada rakaat seterusnya. Maka pada waktu ini, kata Syekh Muhammad Ramli, belum lagi batal. Dia kena boleh buat keputusan nak mufaraqah ke nak ikut tu imam. Kalau ikut tu imam, maka rakaat yang sebelumnya tu lara. Nanti kena tambah 1 rakaat selepas salam tu imam. Sekarang ni kena buat keputusan. Okey, kalau dia buat keputusan, tak apalah, nak mufaraqah tak ada masalah. Dia buat sendirilah kalau mufaraqah. Tiba-tiba dia tak buat keputusan lagi. Tu imam pun on the way turun nak rokok. Dia tak buat keputusan lagi. Kalau dalam keadaan imam on the way rokok, maka batal sembahyang dia. Jadi batal sembahyang bila tu imam on the way ke rokok dalam keadaan makmum belum lagi membuat keputusan sama ada mufaraqah ataupun ikut tu imam. Itu masalah meninggalkan lebih daripada 3 rukun. Kemudian dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, dia kata i'tidal dan duduk antara dua sujud bukan kategori rukun yang panjang, kerana kedua-duanya merupakan pengikut bagi sebelum kedua-duanya. Pengikut tabi' bagi sebelum kedua-duanya. Maka mana? Iaitu yang pertama duduk antara dua sujud. Dia tabi' kepada sujud hak pertama. I'tidal dia tabi' pengikut kepada rukuk yang sebelumnya. Itu maksud tabi' pengikut bagi yang sebelum daripada kedua-duanya. Okey, maka dia rukun pendek. Jadi tak ada lah dalam sembahyang, rukun panjang tu berturut-turut kecuali qiyam dengan rukuk. Kemudian, adakah rukun yang pendek itu dikategorikan sebagai rukun maqsudah seperti rukun yang panjang? Rukun maqsudah, rukun payah juga nak terjemah. Rukun yang maqsudah, rukun yang orang panggil apa? Nak panggil macam mana? Rukun maqsudah ni. Payah juga nak terjemah ni. Rukun yang maqsudah, rukun yang ditujukan. Itulah nak terjemah pun. Rukun yang maksudah, dia ada maksudah dengan ghairu maksudah. Rukun yang diambil berat, lebih kurang gitulah. Rukun maksudah dengan ghairu maksudah. Jadi rukun pendek ni maksudah ataupun tidak, diambil kira ataupun tidak, dimaksudkan, diambilkan ataupun tidak. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin karangan Syekh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pertama, pandangan pertama, rukun pendek bukanlah rukun yang maksud. Itu pandangan yang pertama. Dalam kitab At-Tahqiq dan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Asy-Syarhus Saghir karangan Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah bila sebut Asy-Syarhain, bila sebut Asy-Syarhaini, dia merujuk kepada 2 syarah Imam Rafi'i, iaitu Asy-Syarhul Kabir dan Asy-Syarhus Saghir ala
apa nama? Ala Al-Wajiz Imamul Ghazali. Dia ada dua syarah. Maka bila sebut dalam kitab fiqh fi syarhaini. Syarah apa? Dua syarah. Dua syarah, yakni Asy-Syarhus Shaghir dengan Asy-Syarhul Kabir oleh Al-Imamur Rafi'i rahimahullahu taala. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua, rukun yang pendek ialah rukun yang maksud juga, yang dituju juga. Jadi dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Imam Ad-Damiri rahimahullahu taala, dia kata, dia pun berkomen lah, tiada faedah mengkategorikan rukun mana yang maksud dan bukan maksud, kerana kesemua rukun itu maksud belaka. Sebab tu tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal salah satu rukun yang 13 walaupun rukun tersebut rukun yang pendek sekalipun, kerana semuanya itu maksud belaka. Sebab tu kalau tinggal batal. Kalau tinggal dengan sengaja batal. Kalau tidak, apa nak kategorikan maksud yang bukan maksud? Maknanya boleh tinggal duduk antara dua sujud gitu. Sebab sebenarnya berlaku khilaf duduk antara dua sujud dengan i'tidal ni wajib ataupun tidak. Wajib ataupun tidak. Khilaf mazhab lah, bukan khilaf dalam mazhab Syafi'i, khilaf mazhab. Contohnya dalam mazhab Hanafi, dia kata apa nama tu? Sembahyang dia kata rukun i'tidal dengan duduk antara dua sujud tu bukan rukun, tak buat tak apa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada sebahagian qaul yang mengatakan sembahyang sunat, ada yang qaul kata tak payah buat i'tidal dan juga duduk antara dua sujud, tak payah tak apa. Jadi macam mana? Berdiri sekejap turun dah, tak ada tumakninah. Sebab nak kira i'tidal dengan duduk antara dua sujud ni kena tumakninah. Ni tak ada tumakninah, berdiri sekejap, angkat sekejap, tak payah tegak tak apa. Angkat sekejap, sujud balik. Tu sembahyang sunat. Tapi pandangan mu'tamad tetap walaupun sembahyang sunat wajib juga buat i'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu ghayah liraddi dalam kitab-kitab fiqh itu. Kalau kita tengok walau fi salati sunnah, contohlah, dia buat ghayah lagu tu. Itu al-ghayah liraddi. Ghayah untuk rad pandangan yang mengatakan sunat sahaja i'tidal dan duduk antara dua sujud apabila sembahyang sunat. Bahkan itu rukun. Habis. Apabila imam rokok sedangkan makmum berdiri, kemudian makmum mendapati pada posisi itu. Apabila imam rokok sedangkan makmum berdiri, kemudian makmum mendapati pada posisi rukuk imam, maka itu tidak dikirakan sebagai menyalahi imam dengan satu rukun. Tak kira lah. Tu imam rokok, mula-mula qiyam dua-dua. Lepas tu imam rokok, Allahu Akbar, dia masih qiyam. Lepas tu tak dan imam nak i'tidal, dia dapat dengan tu imam rokok. Tu tak kira menyalahi tu rukun. Maka secara pasti, secara jazam, tanpa khilaf ulama, tidak batal sembahyang makmum tersebut. Batal jenuh. Kena cepat-cepat segera. Ini masalah kalau dia lambat sikit. Tu imam rokok dah, dia lambat sikit. Lepas tu dia pun Allahu Akbar, tu imam masih rokok lagi. Itu tak dikira sebagai meninggalkan satu rukun fi'li. Dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatil Muftin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, jikalau imam i'tidal sedangkan makmum masih berdiri, maka menurut pandangan asah tidak batal sembahyangnya. Makna khilaf tu. Makna pandangan yang sahih kata batal juga sembahyang makmum yang mana kalau imam i'tidal, makmum masih berdiri lagi. Tapi dalam mengikut pandangan asah tak batal sebab belum lagi ketinggalan dua rukun fi'li. Mana pertama dia rokok, bila rokok tak kira satu rukun lagi, bila dia i'tidal baru tinggal satu rukun, bila dia on the way nak sujud barulah tinggal dua rukun. Waktu tu baru batal. Adapun kalau tu imam berdiri saja, berdiri i'tidal saja, makmum masih lagi berdiri qiyam baca surah, maka tu tak batal lagi menurut pandangan asah. Jikalau makmum hendak turun sujud, maka berlaku khilaf ulama. Ni kalau makmum mana tadi? Ni masalah mampu. Aduhlah. Jika imam hendak turun sujud tu, imam bukan mampu. Allah. Daripada dulu mampu. Hak tu yang dulu tu tak ada nak tengok lagi ya. Yang tu, yang itu tu. Jikalau imam hendak turun sujud, hendak turun. Hendak turun. Mana on the way nak turun lah. Maka maksudnya apa? Gabung masalah lah.
makmum masih berdiri, masih baca surah. Tu imam nak rukuk dah, nak sujud dah. Apa sah kedok sembahyang tu makmum tadi. Maka dia kata, jikalau imam hendak turun sujud, maka berlaku khilaf ulama. Yakni imam nak turun sujud sedangkan makmum masih kekal berdiri baca surah. Tu khilaf. Batal sembahyang makmum menurut pandangan mu'tamad. Itu yang kita pegang. On the way nak turun dah. Nak turun dah ni. Yang kedua, pandangan yang kedua kata tidak batal lagi sembahyang makmum. Tu pandangan yang kedua. Pandangan yang selalu kita dengar, pandangan A lah, yang mu'tamad. Jikalau imam sudah sujud, ini kalau sujud dah, tiada khilaf ulama pada batalnya makmum jika masih berdiri. Jadi bila on the way nak sujud tu khilaf ulama. Kalau dah sujud dah, dia berdiri lagi, tu confirm lah batal. Jadi ada lagi lah ada lagi lah pandangan qaul yang mengatakan bahawasanya kalau imam on the way nak sujud lagi, makmum masih berdiri, tak batal lagi. Tapi pandangan mu'tamad batal lah. Dan lagi tak hasiah-hasiah pun, bila kata on the way nak turun dah imam itu, masih lagi makmum berdiri, batal dah kalau dia tak buat keputusan mufaraqah. Kemudian katanya dalam kitab An-Najmul Wahash bisyarhin ila syarhi minhaj karangan Syekh Imam Ad-Damiri rahimahullahu taala kata, jikalau imam mendahului makmum melebihi 3 rukun panjang dengan sekira-kira imam berdiri kepada rakaat kedua, sedangkan makmum masih dalam keadaan berdiri belum rokok, sedangkan makmum masih menyempurnakan, berapa kali sedangkan ni? Tak apalah, dia nak taswir 2 keadaan. Yang pertama, tu imam dah tinggal dah makmum 3 rukun panjang, melebihi 3 rukun panjang. Yang ni masuk yang keempat lah. Sedangkan makmum masih berdiri tegak pada rakaat yang sebelumnya dan dia masih menyempurnakan bacaan Fatihah. Maka khilaf ulama apa yang sepatutnya dilakukan oleh makmum. Ni makruf lah. Kita baca balik ya. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh makmum? Khilaf ulama. Pandangan pertama, mufaraqah, kerana sudah uzur untuk mengikuti imam, dan mufaraqah itu dengan sebab uzur. Jadi tak ada masalah lah. Pandangan yang pertama dia kata mufaraqah. Ini pun makruf tadi, macam tadi kan? Macam tadi ya, masalah tadi. Dia kena buat keputusan. Dia nak ikut tu imam ke, dia nak mufaraqah. Okey, pandangan pertama kata mufaraqah. Pandangan kedua, makmum mengikuti imam pada posisi yang imam berada, kemudian naik serakaat lagi selepas salam tu imam. Ini kerana meraihkan peraturan sembahyang imam pada keadaan ini daripada menyalahi imam secara keji. Jadi 2 lah. Macam tadi sama je, muwafiq masbuk pun sama lah. Itu dia boleh buat 2 keputusan. Dia kena buat keputusan sama ada mufaraqah ataupun dia itu ikut tu imam, nanti serakaat lagi ganti pada selepas salam dia. Habis. Tu khilaf. Jadi dalam bab ni apa nama tu, afdalnya mutaba'ah lah. Yang kebanyakannya masalah al-mutaba'atu afdalu minal mufaraqah. Mutaba'ah ikut tu imam lebih afdal daripada mufaraqah. Ada certain masalah mufaraqah afdal, iaitu ketika imam meninggalkan sunat ab'ad. Contohnya tasyahud awal, imam terus berdiri, maka boleh saja makmum mufaraqah, dan mufaraqah itu bima'zurin dengan uzur, bukannya tanpa uzur. Bila dia mufaraqah, dia masih lagi mendapat fadilat 27 darjat itu. Bahkan afdal untuk makmum waktu itu dia mufaraqah. Itu kadang-kadang al-mufaraqatu afdalu minal mutaba'ah, dan kadang-kadang al-mutaba'atu afdalu minal mufaraqah, dan kebanyakannya al-mutaba'atu afdalu minal mufaraqah, ikut lebih baik, lebih afdal daripada mufaraqah. Habis masuk kitab kita. Qala Syekhul Musannif. Yang pertama, dengan ketiadaan uzur dan ketiadaan mendahulu ia makmum akan imam dengan kedua rukun fi'li itu dengan sengaja. Ketiadaan mendahulu ia makmum akan imam. Tadi imam mendahului, ini sekarang makmum pula. Kalau imam mendahului makmum 2 rukun fi'li dalam keadaan dia tak ada uzur, batal. Sekarang ni makmum pergi dulu 2 rukun fi'li, imam kemudian imam duduk keadaan posisi sebelumnya, makmum pergi dulu 2 rukun fi'li. Macam mana? Kalau dia kata tadi, dan ketiadaan mendahulu ia makmum akan imam dengan kedua rukun fi'li. Ni kalau sah lah ketiadaan ni. Kalau dia mendahulu, mana batal? Dengan sengaja.
Lagi pula tahu dengan haram, yakni haram perbuatan dia mendahului tu imam lebih daripada 2 rukun fi'li ataupun 2 rukun fi'li itulah. Bila dia buat, dia tinggal tu imam 2 rukun fi'li kalau dia tahu benda tu haram dan sengaja. Tadi ketiadaan daripada imam dengan 2 rukun fi'li kedua, yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur, dan ketiadaan mendahului ia makmum akan imam dengan kedua rukun fi'li dengan sengaja, lagi pula tahu. Okey, ni syarat sah kot ni. Syarat sahnya masih lagi dalam kategori keempat, iaitu ketiadaan mendahului ia makmum akan imam, yakni makmum tidak pergi dulu dengan kedua rukun fi'li dengan sengaja, bukan dengan tak sengaja. Kalau tak sengaja tak apalah, ni sengaja. Lagi pula tahu dengan haram. Tahu kata melebihi mendahului imam 2 rukun fi'li itu hukum dia haram, maka batallah sembahyang makmum tersebut. Kalau dia tak buat, tak batal lah. Okey, tengok tobik nombor 5, dia kata tobik nombor 4. Nombor 4 dia kata musannif, ketiadaan mendahului ia makmum akan imam. Dalam hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala sebut, yakni meskipun makmum mendahului imam pada 2 rukun yang pendek sekalipun. Macam tadi 2 rukun fi'li memang tak syarat panjang pun, panjang pendek tak syarat. Ni masalah makmum pula. Makmum mendahului tu imam lebih dari 2 rukun fi'li dan lebih. Apatah lagi lebih 2 rukun fi'li pun tak boleh. Jadi 2 rukun fi'li syarat panjang ke? Tak syarat panjang. Pendek pun tak ada masalah. Oleh itu, jikalau makmum mendahului imam 2 rukun panjang seperti sujud yang kedua dan berdiri, ataupun 1 rukun panjang dan 1 rukun pendek seperti rukuk dan i'tidal, maka batal sembahyang makmum. Dia buat taswir 2. Pertama, kalau dua-dua tu rukun panjang berlaku, iaitu seperti sujud yang kedua dan berdiri, ataupun rukun pendek dengan rukun panjang seperti rukuk dan i'tidal. Rukuk dan i'tidal. Ada satu lagi taswir masalah, ulama kata walaupun rukun pendek dengan rukun pendek sekalipun, tapi taswir rukun pendek dengan rukun pendek ni tak ada. Nak kata 2 rukun fi'li ni dibebas, sama ada pendek ke panjang. Pendek belaka ke, panjang belaka ke, pendek panjang pun tak ada masalah, semua tu batal berlaku. Cuma pendek dengan pendek ni tak ada taswir lah, tak boleh nak kata pendek dengan pendek tu. Sebab membatalkan sembahyang makmum ialah keji pada menyalahinya. Nampak keji lah. Sedangkan syarat sah yang keempat, jangan menyalahi tu imam yang nampak keji. Jikalau makmum mendahului imam 1 rukun fi'li, tidak membatalkan sembahyangnya meskipun haram. Dia buat sengaja. Saya saja duduk rukuk, tak batal lagi, hukum dia haram. Dalam bab makmum mendahului imam 2 rukun fi'li, terdapat khilaf pada menggambarkan masalah. Masalah banyak tu. Dalam bab makmum mendahului imam, makmum go first. Dia pergi dulu. Imam baru ada posisi yang sedia ada. Terdapat khilaf pada menggambarkan masalah dia. Dalam kitab Asnal Matalib Syarah Rawdut Talib, Asnal Matalib Syarah Rawdut Talib. Rawdut Talib karangan Imam Ibnul Muqri rahimahullahu ta'ala. Dia ringkasan bagi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, dia ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir Al-Imamur Rafi'i. Asy-Syarhul Kabir Al-Imamur Rafi'i, syarah kepada Al-Wajiz Al-Imamul Ghazali. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, ringkasan daripada kitab Al-Wasit. Al-Wasit ringkas daripada kitab Al-Basit. Al-Basit tu ringkas daripada kitab Imamul Haramain Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ringkasan daripada segala muallafat anak murid Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i, segala muallafat dia itu ringkasan bagi Al-Um. Tu cerita dia. Tu. Ini adalah kitab Asnal Matalib Syarah Rawdut Talib. Dia ada hasyiah dia, hasyiah Asy-Syihabur Ramli Al-Kabir. Hasyiah Asy-Syihab Ar-Ramli Al-Kabir, bapa kepada Syekh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir. Karangan pengarang Nihayatul Muhtah tu Ar-Ramli As-Saghir. Bapa dia Ar-Ramli Al-Kabir.
Ar-Ramli Al-Kabir dengan Ar-Ramli As-Saghir, dua-duanya anak murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Tapi Imam Ar-Ramli, Syekh Ar-Ramli rahimahullah, pengarang Nihayatul Muhtaj, lebih terpengaruh dengan fatwa-fatwa bapak dia lebih daripada guru dia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebab tu dia beza sikit dengan pandangan dia dengan kebanyakan pandangannya dengan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Bila baca kitab Nihayatul Muhtaj, dia kata qala walidi. Mana tu asyar Al-Imam Ar-Ramli Al-Kabir. Dia hasiah Ar-Ramli Al-Kabir ala Asnal Matalib, karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami rahimahullah. Dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Gambaran yang pertama, gambaran masalah mendahului makmum daripada imam. Makmum rokok dan i'tidal, kemudian hendak turun kepada sujud umpamanya, sedangkan imam masih berdiri. Maka batal. Dia sama macam makmum, terbalik. Kalau makmum on the way nak pergi sujud, batal menurut pandangan mu'tamad. Ni sekarang makmum pula. Tu imam berdiri, tu imam diri, makmum rokok, sujud. Lepas tu on the way nak turun sujud, maka batal. Tu batal. Sama sahaja gambaran masalah jikalau imam mendahului dua rukun daripada makmum seperti gambaran yang telah lepas oleh sebutnya. Sama je dulu, cuma terbalik. Dalam syarah Al-Irsyad, syarah Al-Irsyad namanya Al-Imdadu Syarhul Irsyad, 10 jilid, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. RM800 tu di Mesir, kargo. Kukuk lah dalam ni, siapa nak belajar, beritahu lah. Al-Imdad Syarah Al-Irsyad, di Mesir ada. Apa dia? Anak apa? Tak baca pun. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, silap tu, bukan bi Syarhil Irsyad tu, bi Syarhil Minhaj. Dan Syarah Al-Ubab, karangan semua tu karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dan dalam kitab Asnal Matalib, Syarah Rawdut Talib, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Tapi dalam kitab Fatawa Ad-Dimyati tu kata, kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kena utamakan kitabnya Al-Ghurarul Bahiyah, Syarah Al-Bahjatul Wardiyah. Kitab bekoh tu. Tak ada. Kemudian Fathul Wahhab, Fathul Wahhab. Ni Asnal Matalib ni di Syarah Rawdut Talib. Fathul Wahhab tu ada qaul yang dhaif katanya. Jadi kena mari hasyiah dia lah, hasyiah Jamal dengan hasyiah Al-Bijirmi. Hasyiah Bijirmi ala Fathul Wahhab dah. Hasyiah Jamal ala Fathul Wahhab tak ada lagi. Dia di KL sorok. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata gambaran masalah yang B pula. Makmum rokok sebelum imam, kemudian apabila imam hendak rokok, niscaya makmum i'tidal. Dia selang-seli tu. Tatkala imam hendak i'tidal, makmum terus sujud. Maka tidak bersamaan perbuatan oleh makmum beserta imam pada rukuk dan i'tidal. Ni pun masalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makmum meninggalkan meninggalkan tu imam dua rukun fi'li. Hak tadi gambaran A tu meninggalkan tu imam secara berturut-turut. Sekarang ni meninggalkan tu imam secara tidak berturut-turut. Dia kata tadi makmum rokok sebelum imam, kemudian apabila imam hendak rokok, dia on the way nak rokok, kawan tu pun i'tidal, makmum pun i'tidal. Imam nak on the way i'tidal, dia terus sujud. Jadi seolah-olah dia pun tinggal daripada tu imam dua rukun fi'li. Cuma dalam gambaran masalah B ni, dia tidak serta-merta ataupun tidak secara berterusan. Dia selang-seli. Dia selang-seli. Tadi okey, ini khilaf menggambarkan masalah. Dua-dua ni batal belakang ni, tapi khilaf menggambarkan masalah. Faham? Dia kata tadi dalam bab makmum mendahului, dalam kitab Rumah kata makmum mendahului itu imam dalam keadaan sengaja tahu benda haram, dua rukun fi'li batal.
Macam mana gambaran masalah makmum mendahului tu imam dua rukun fi'li? Khilaf ulama A, B. Dua-dua ni batal lah kau ni. Cuma khilaf. Macam mana nak menggambarkan? Macam mana nak menggambarkan dua makmum mendahului dua rukun fi'li tu? Pertama, hak tu jelas lah. Macam tu imam dulu tu. Hak yang B ni, hak B ni pelik sikit. Dia tak syarat turut-turut. Dia seolah-olah macam tu. Makmum dengan tu imam diri. Lepas tu makmum tiba-tiba rokok. On the way nak rokok, dia kawan ni pun tidak. On the way nak tidak, kawan ni pun terus sujud. Tu batal juga. Tapi ni gambaran masalah B. Dalam kitab mana? Tu yang kita sebut tu. Syarah Irsyad, dalam Tuhfah, dalam Syarah Ubab. Semua tu karangan Ibnu Hajar tu sebut belaka contoh B. Dan dalam masa yang sama, gambaran A, Ibnu Hajar pun sebut juga dalam kitab Tuhfah. Maka macam mana nak tarjih macam mana Syekh Ibn Hajar? Maka Hasyiah Al-Kubra ala Minhajil Qawim karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu taala kata, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mentarjihkan contoh B dalam Syarah Irsyad dan Syarah Al-Ubab, sedangkan dalam Tuhfatul Muhtaj beliau menyebutkan kedua-dua contoh tersebut tanpa tarjih. Jadi hak ni lah masalah yang kita kata dalam pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, karangan-karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kadang-kadang setiap karangan tu khilaf. Berlaku khilaf pandangan dalam kitab dia sendiri. Maka hak yang kena lebih utamakan apa dia? Yang kena lebih utamakan kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Kemudian kitab yang seterusnya Fathul Jawad. Ada nama kitabnya Fathul Jawad. Kemudian lepas Fathul Jawad, Al-Imdad Syarhul Irsyad. Al-Imdad Syarhul Irsyad. Kemudian Al-Manhajul Qawim, syarah kepada Masailit Ta'lim. Kemudian Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Dan akhir sekali Syarah Al-Ubab. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Hak ni hak ni hak first. Kemudian yang kedua kita kena ikut Fathul Jawad. Kitab fiqh dia juga. Kitab Fathul Jawad dia panggil. Yang ketiga kitab Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Yang keempat kitab Al-Manhajul Qawim, syarah Masailit Ta'lim. Hak ni banyak hasyiah ni. Hasyiah At-Tarmasi, hasyiah Al-Hawashi Al-Madaniyah, hasyiah Al-Kubra. Semua ni ala Manhajul Qawim. Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima Fatawa Hadithiyah. Yang keenam Syarah Al-Ubab. Dua-dua ni sama taraf. Dua-dua ni sama taraf. Jadi antara kitab-kitab Ibn Hajar ni, kalaulah berlaku khilaf di kalangan Ibn Hajar punya pandangan sendiri, maka kena tengok Tuhfah cakap apa. Kalau contoh disebut Tuhfah Tuhfah Fathul Jawad dengan Manhajul Qawi, contohlah. Berlaku khilaf belaka. Mana kita perlu utamakan? Kita perlu utamakan Tuhfah sebab dia yang first. Itu pandangan yang diutamakan dalam kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Habis. Jikalau makmum mendahului dua rukun fi'li daripada imam dalam keadaan terlupa. Tengok. Makmum mendahului dua rukun fi'li tapi terlupa yang dia merupakan makmum ataupun dalam keadaan jahil dengan haram perbuatan tersebut, maka tidak membatalkan sembahyangnya. Tak dah macam mana? Patah balik lah. Dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala, ini mengisyaratkan bahawa wajib makmum kembali ke posisi imam jikalau hilang lupa dan kejahilannya waktu sembahyang. Kena patah balik lah, wajib. Kata Ibnu Qasim. Para ulama menyatakan bahawa mendahului imam itu keji pada menyalahinya. Oleh sebab itu para ulama menghukumkan batal jika sengaja. Tu. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Shatta rahimahullahu ta'ala, jikalau makmum tidak kembali kepada posisi imam. Kalau tak kembali macam mana? Dia dah hilang lupa tu, dia baru teringat. Ataupun dia jadi alim waktu tu, waktu sembahyang orang beritahu contohnya. Ataupun jadi ataupun dapat ilham ke apa, jadi tahu. Dia tak kembali macam mana? Dia tidak kembali jikalau makmum tidak kembali kepada posisi imam kerana melakukan dua rukun fi'li mendahului imam. Hal keadaan tidak kembali itu disebabkan lupa dan jahil, niscaya hendaklah dia mendatangkan serakaat lagi selepas salam. Gitu dia tak kembali kepada posisi yang tu imam berada, sedangkan dia
waktu dia buat tu dalam keadaan lupa. Waktu dia buat tu dalam keadaan jahil. Tiba-tiba lepas dia lupa, lepas dia jahil, dia stay kat situ. Dia stay kat situ. Bila dia stay kat situ, maka macam mana? Maka dia kena tambahkan satu rakaat lagi selepas salam untuk imam nanti. Habis. Ya. Jikalau makmum tidak kembali kepada posisi imam kerana melakukan dua rukun fi'li mendahului imam, hal keadaan tidak kembali itu disebabkan lupa. Silap ni. Silap taswir. Silap taswir. Sekali lagi. Jikalau makmum tidak kembali kepada posisi imam kerana melakukan dua rukun fi'li. Okey, dia buatlah contoh tu imam diri, dia rokok dan i'tidal. Tapi dia buat tu mendahului tu imam tu hal keadaan tidak kembali itu disebabkan lupa dan jahil. Lupa atau jahil lah. Dia melebihi tu imam dua rukun fi'li dan tidak kembali ke posisi dia sebab dia lupa ataupun dia jahil. Niscaya hendaklah dia mendatangkan serakaat lagi selepas salam. Okey, tu imam pun dah buat dah lah, dia tak nak kembali lah, dia tak ada nak kembali. Dan dia buat dua rukun fi'li itu dalam keadaan terlupa dan dia tidak kembali sebab tu imam dah buat dah rukun seterusnya. Maka nanti dia kena tambah serakaat selepas salam. Kalau dia boleh kembali tapi tak kembali, lagu mana? Jikalau tidak kembali makmum kepada posisi imam. Jikalau tidak kembali makmum kepada Jikalau tidak kembali makmum kepada posisi imam kerana terlupanya dan jahilnya, bahkan dia sengaja. Dia bukannya tak kembali itu sebab jahil, tak kembali itu sebab lupa, bukan, tapi sengaja tak kembali. Dia buat dah dua rukun fi'li, lepas tu dia sedar, pas sedar dia tahulah salah tu, dia tak kembali. Dia tak kembali dengan segera hal keadaan tu imam masih dalam posisi berdiri. Tidak kembali kepada posisi imam, maka batal sembahyangnya. Batal. Patutnya sedar tu dan imam masih lagi berdiri, gilah kepada posisi tu imam tadi. Dia dah sedar dah. Habis tu bobik yang keempat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lagi tahu dengan haram. Tu bobik kelima. Kata musannif rahimahullah, dengan sengaja lagi tahu dengan haram. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathul Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu ta'ala sebut, dalam Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah menyatakan perkataan tambahan selepas ketiadaan uzur dengan perkataan sengaja dan tahu akan perkara tersebut. Ni apa benda ni? Dalam Fathul Mu'in menyatakan perkataan tambahan selepas ketiadaan uzur. Okey. Hak tadi itulah, dengan perkataan sengaja dan tahu akan perkara tersebut. Okey, ini lah ibarat tu jelah, tak ada masalah tu. Ini ibarat, ni padam tak apa ni. Muhasyi memberikan komentar bahawa tidak perlu mengatakan sedemikian kerana uzur juga termasuk perkara yang membabitkan lupa, jahil dan sebagainya. Okey. Daripada segala keuzuran yang akan disebutkan nanti, melainkan jika terdapat perkara yang mengkhususkan uzur tersebut. Dengan sengaja menyatakan perkataan tambahan selepas ketiadaan uzur dengan perkataan sengaja dan tahu akan perkara tersebut. Menyatakan perkataan tambahan selepas ketiadaan uzur dengan perkataan. Okey, dalam kitab Fathul Mu'in, sebut ketiadaan uzur, lepas ketiadaan uzur disebut lagi pula lepas tu sengaja dan tahu akan perkara tersebut. Okey. Lepas tu Muhasyi memberikan komentar bahawa tidak perlu mengatakan semikian kerana uzur juga termasuk perkara yang membabitkan lupa, jahil dan sebagainya. Uzur ni umum. Tapi dalam kitab tu dia sebut belaka uzur, lupa, jahil. Padahal lupa dengan jahil termasuk uzur juga. Itu je. Daripada segala uzuran yang akan disebutkan nanti, melainkan jikalau terdapat perkara yang mengkhususkan uzur tersebut selain daripada lupa dan jahil. Itu tak ada masalah, tu ibarat tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka jika menyalahi makmum akan imam pada mendahulu dan pada ketinggalan dengan kedua rukun fi'li, dan jikalau ketiadaan panjang kedua rukun fi'li, yakni sekalipun, jikalau ni ghoyah dia, walaupun bukan rukun panjang, dia meninggalkan tu imam dua rukun fi'li walaupun rukun fi'li tersebut tidak panjang. Yang ni macam tadilah, panjang-panjang, panjang-pendek atau pendek-pendek. Pendek-pendek ni tak ada taswir. Cuma ulama sebut je.
Mendahului. Jadi, maka jika menyalahi makmum akan imam pada mendahulu dan pada ketinggalan. Mendahulu makna makmum mendahului imam. Ketinggalan makna imam pergi dulu. Dua-dua tu batal berlaku. Dengan keduanya, kedua rukun fi'li. Dan jikalau ketiadaan panjang, ini ketiadaan rukun panjang sekalipun keduanya, niscaya batal sembahyang makmum kerana keji menyalahi dengan tiada uzur. Keji menyalahi dengan tiada uzur. Tengok dhabit nombor 6. Kata musannif, jikalau ketiadaan panjang keduanya. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala sebut, dua perbuatan fi'li tersebut meskipun bukan dua rukun yang panjang keduanya. Itu jelaslah dalam kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah. Oleh itu, masalah ini terbenar dan terkena juga apabila tertinggal daripada imam dua rukun yang pendek ataupun satu rukun panjang dan satu rukun pendek. Gambaran yang pertama, iaitu tertinggal dua rukun pendek, maka itu bukan perkara yang dimaksudkan kerana tidak dapat gambaran tertinggal dua rukun pendek dalam sembahyang. Dua rukun pendek dalam sembahyang tak ada nak gambar. Sebab dua rukun pendek dikapit dengan dua rukun panjang. Jadi tak ada masalah, tak ada nak kait masalah dua rukun pendek dalam masalah ni. Cuma disebut sajalah apa-apa sahaja ketinggalan dua rukun yang panjang, apa-apa sahaja ketinggalan dua rukun fi'li, sama ada panjang ataupun pendek, panjang belaka ke, panjang dengan pendek ke, pendek dengan pendek ke, itu batal belaka. Hanya sahaja disebutkan dua rukun yang pendek sebagai ghayah pada batal. Pada kata batal tu, apabila makmum menyalahi imam dua rukun sembahyang. Jadi para ulama sebut juga dua rukun pendek, walaupun tak boleh taswir pun masalah tu. Tak payah nak gambar pun. Sebab apa? Sebab nak bagi ghayah, nak bagi pengesuk kata, walaupun dua rukun pendek tu imam tinggal daripada tu imam, daripada makmum, ataupun makmum meninggalkan daripada imam dua rukun pendek, maka tetap batal. Tengok dhabit nombor 7, kata musannif, kerana keji menyalahinya. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kata, ini merupakan illah ataupun sebab yang membawa kepada pembatalan sembahyang makmum. Gambaran masalahnya adalah sebagaimana berikut. Apabila imam rokok dan i'tidal dan hendak turun kepada sujud, yakni imam sudah selesai had berdiri i'tidal, sedangkan makmum masih berdiri, maka batal sembahyang makmum. Itu yang pandangan mu'tamad tadi. Atas pandangan yang ghair muqabil mu'tamad, iaitu kalau dia on the way nak turun sujud, belum lagi, kalau sujud barulah ittifaq kata batal. Ini merupakan gambaran menyalahi oleh makmum akan imam dengan dua rukun yang panjang lagi pula sempurna. Dua rukun yang panjang lagi pula sempurna. Habis. Tadi. Tu. Okey. Perkataan imam sudah selesai had berdiri i'tidal merupakan tafsir bagi imam hendak turun kepada sujud. Tu tafsir je lah. Imam on the way nak sujud. Dalam kitab Arab sebut huwiyihi lis sujud. Dia on the way nak turun sujud. Dia nak turun sujud dah. Nak turun sujud tu dengan makna apa? Dengan makna imam sudah selesai berdiri i'tidal. Dia nak on the way tu makna i'tidal selesai lah. Dia tak ada lepas rokok i'tidal tu nak sujud dah, belum. Dia kena tamakninah dulu. Dia kena selesaikan dulu i'tidal dia tu dengan secara tamakninah, secara elok, barulah dia on the way turun tu. Kalau makmum masih lagi berdiri atas pandangan mu'tamad, batal sembahyang makmum. Jikalau imam masih dalam had berdiri dengan sekira-kira bahawa imam masih dekat dengan posisi berdiri daripada sekurang-kurang kadar rokok, ataupun sudah berada pada posisi tengah-tengah antara had berdiri dan had sekurang-kurang rokok, maka tidak membatalkan lagi sembahyang makmum kerana imam masih belum keluar sepenuhnya daripada had berdiri i'tidal. Okey, had ni. Jikalau imam masih dalam had berdiri, dengan macam mana had berdiri? Taswir dia dengan sekira-kira bahawa imam masih dekat dengan posisi berdiri daripada sekurang-kurang kadar rokok, sekurang-kurang kadar rokok, ataupun sudah berada pada posisi yang tengah-tengah antara had berdiri dengan had sekurang-kurang rokok, maka tidak membatalkan lagi sembahyang makmum kerana masih belum keluar sepenuhnya daripada had berdiri i'tidal. Okey. Kita nak dalam bab rokok, dia ada aqallur rukuk, dia ada akmalur rukuk. Sekurang-kurang rukuk dan
yang paling sempurna rokok. Sekurang-kurang rokok ialah apabila kita tunduk, tangan dapat mencapai kepala lutut. Walaupun kita tak letak tangan sekalipun. Tapi bila tunduk tu, kita iktibar kata hak tu ialah hak yang boleh kita sampaikan tangan kepada kepala lutut itu. Walaupun kita tak letak sungguh. Okay, itu aqallur rukuk. Dia aqallur rukuk gini ya. Dia akan sampai dah tangan. Kalau akmalur rukuk, hak 90 darjah ni. Sekira-kira boleh letak papan di atas belakang itu. Hak tu akmalur rukuk. Ya, rukuk yang paling sempurna. Rukuk yang paling sempurna. Jadi masalah ni sekarang, mana kita nak kata dia on the way turun sujud baru batal makmum. Jadi dia kata mestilah makmum imam tadi dalam keadaan i'tidal ataupun belum diiktibarkan dia keluar daripada i'tidal. Okey, macam mana nak iktibarkan dia keluar daripada i'tidal? Maka dia hendaklah janganlah imam itu turun lebih daripada aqallur rukuk. Mestilah atas sikit, tengah-tengah ke. Dia tidak lebih. Kalau lebih, mana tu on the way nak sujud. Bila on the way nak sujud, batal lah makmum kalau tak buat keputusan tadi. Jadi, dia mestilah kurang daripada aqallur rukuk. Qadar dia tunduk tu kurang daripada aqallur rukuk, masih lagi dikirakan i'tidal. Dia tidak dikirakan lagi habis i'tidal. Habis i'tidal bila sudah mencapai lebih daripada aqallur rukuk, maka tu dia panggil on the way nak turun sujud, maka batal sembahyang makmum. Itu habis. Adapun makmum menyalahi imam dengan 2 rukun qauli ataupun 1 rukun fi'li dan 1 rukun qauli, niscaya tidak batal sembahyang makmum. Itu tak ada masalah. Rukun qauli tak ada masalah, ataupun 1 rukun fi'li, 1 rukun qauli pun tak ada masalah, tak batal makmum. Umpama tertinggal 2 rukun qauli, macam mana kata 2 rukun qauli tu? Tasyahud akhir dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan tasyahud akhir dan selawat, 2 rukun tu. Contoh dia tasyahud akhir, dia tasyahud akhir. Tok imam apa, makmum tak baca apa. Sampailah tok imam baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tinggal 2 tu. Batal tak sembahyang makmum? Tak batal. Walaupun tertinggal 2 rukun qauli. Kerana yang batalnya 2 rukun fi'li, bukan 2 rukun qauli. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, umpama contoh pula. Contoh tertinggal 1 rukun fi'li dan 1 rukun qauli, iaitu bacaan Al-Fatihah dan rukuk. Tak lagi. Dia lepas habis Fatihah, itu rukuk. Fatihah tu contoh rukun qauli. Rukuk tu 1 rukun fi'li. Makmum masih stay berdiri. Batal tak rukuk? Tak lagi. Habis. Itu keji menyalahi. Kemudian kerana keji menyalahi dengan tidak ada uzur yang mewajib ia makmum akan ketinggalan, yakni ketinggalan daripada imam, seperti kenyataan yang lagi akan datang di dalam fasa ketiga, iaitu dalam bab masbuk muafiq lah. Dia tidak ada uzur yang mewajibkan ia ketinggalan daripada tu imam, tak ada. Kalau dia buat sengaja, batal. Ni tak ada uzur. Kalau ada uzur, tak ada masalah. Ada uzur macam ketinggalan 3 rukun panjang tadi, tak ada masalah. Ni tak ada uzur. Tak ada uzur yang mewajibkan dia meninggalkan tu imam 3 rukun yang panjang, tak ada. Itu akan datang dibahaskan dalam bab muafiq dan masbuk. Dan ketinggalan makmum daripada imam 1 rukun fi'li itu makruh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soalan apa? Kalau makmum menyalahi imam pada rokok rakaat pertama, kemudian mendahului imam rokok pada rakaat kedua, batal ke solat makmum walaupun tak mendahului secara berturut-turut? Tak batal tu.
Tu rakaat lain dah. Dia kata makmum menyalahi imam pada rakaat pertama, yakni imam turun dulu. Turun dulu. Kemudian mendahului imam rakaat. Kalau makmum menyalahi imam pada rakaat pertama, kemudian mendahului imam rakaat pada rakaat kedua. Oh, tu makmum menyalahi imam pada rakaat pertama. Apa maksud menyalahi imam tu? Dia duduk, dia turun dulu ke imam turun dulu? Tu. Kalau makmum turun dulu, imam diri, hak tu tak batal, tapi hukum dia haram. Tadi kita cakap tu. Kemudian mendahului imam, kalau yang tadi pula, kalau imam mendahului kalau makmum turun rakaat, imam masih berdiri, itu hukum dia haram, tapi sah mayang dia, hukum dia haram. Tapi kalau imam turun rakaat, dia masih berdiri, tu tak ada masalah. Tadi kita baca dia, tak ada masalah tu. Yang masalahnya dua rukun fi'li, berturut-turut. Yang makmum mendahului imam dua rukun fi'li, tu khilaf dalam taswir masalah. Tadi dua tu. Pergi tengok balik lah. Kemudian mendahului imam rokok pada rakaat kedua. Rakaat kedua tu yang tiba lain lah, tak ada masalah. Sama juga kalau rakaat kedua makmum pergi rokok dulu, sedangkan imam berdiri, hukum dia sah tapi haram. Ataupun imam duduk dulu, turut rokok dulu, makmum masih baca, itu tak ada masalah. Tak dikira sebagai tinggal satu rukun fi'li lagi. Kalau tu imam i'tidal, maka tinggal satu rukun fi'li. Tertinggal satu rukun fi'li, tak batal lagi. Kalau tu imam sujud, tu imam rokok, makmum masih berdiri, kemudian makmum pun rokok dapat dengan tu imam, tu pun lagi tak ada masalah. Jadi tak batal lah sembahyang makmum tadi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.